Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak jelaskan sedikit atau kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi pada malam semalam saya telah berkongsikan satu video berkenaan dengan cadangan yang telah pun dikemukakan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak di dalam sidang parlimen semalam, yang mana Datuk Seri Najib telah pun mencadangkan agar diwujudkan skim I Survive dan juga penambahbaikan dalam pengeluaran air citra. Okay, saya pun ada berkongsikan penjelasan berdasarkan apa yang saya faham, apa yang saya tahu, dan juga ada memberikan beberapa cadangan supaya orang kata apa, skim dan juga pelaksanaan untuk penambahbaikan ni dapat dilakukan dalam keadaan yang lebih harmoni, yang lebih baik. Okey, dan lewat malam semalam masa dok main game, saya banyak menyantuni soalan dan juga pandangan viewers lah, anda semua yang mana yang menonton, sahabat-sahabat saya. Kemudian saya melihat majoriti lebih kepada tidak bersetuju dengan idea untuk I Survive ni. Okey, jadi di sini kebanyakan macam marah lah, lebih kepada jawapan yang beremosi, marah, tidak setuju, yang mengatakan kenapa perlu berhutang dan sebagainya, lebih baik mengeluarkan duit sendiri, duit caruman sendiri, lebih baik daripada membayar hutang, membayar faedah dan sebagainya. Okey, I Survive ini masih lagi belum dilaksanakan, ianya baru di peringkat cadangan di parlimen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cadangan I Survive ni pada saya, pandangan peribadi saya, adalah satu cadangan yang baik, kerana I Survive ni jika dilaksanakan, walaupun belum ada orang kata apa, maklumat yang lengkap berkenaan dengan I Survive ni dan sebagainya, I Survive ni dia bukannya sesuatu yang relate ataupun yang berkaitan dengan air citra. Tetapi jika kita lihat cadangan yang diberikan, I Survive ni adalah dalam bentuk pinjaman yang mana perlu didapatkan daripada pihak bank, kemudian ada dikenakan faedah. Tiga perkara tu tidak disebut berkenaan dengan air citra. Jadi ramai yang kata kenapa nak berhutang, lebih baik keluarkan wang caruman sendiri. Ya, anda betul, saya bersetuju. Tetapi kita harus ingat, I Survive ini kebarangkalian untuk dilaksanakan jika dipersetujui adalah lebih besar. Ia mungkin akan melibatkan penjawat awam. Penjawat awam tidak mempunyai KWSP. Ia mungkin melibatkan juga golongan peniaga kecil dan sederhana, yang mana mereka ini hanya mendapat geran khas prihatin dan sebilangan mereka juga tidak mempunyai sebarang caruman. Tambahan lagi yang perniagaan yang sangat kecil, niaga di tepi jalan, nasi lemak, kuih dan sebagainya, mereka ini kebanyakan memang, majoriti memang tidak ada caruman. Jadi I Survive ini sebenarnya adalah salah satu inisiatif yang baik untuk golongan-golongan ini. Bagi penjawat awam, mereka juga ada daripada kalangan yang menerima BPN, ada juga kalangan yang menerima BPR, serta penjawat awam ni kita tahu gaji bulanan dia adalah konsisten. Jadi mereka ini ada kemampuan, capability untuk membayar semula pinjaman jika skim I Survive ini diwujudkan. Bagi golongan peniaga kecil dan sederhana, mereka ini juga insya-Allah apabila sudah boleh beroperasi secara mass, secara besar-besaran esok, mereka juga ada kemampuan untuk membayar semula jika skim I Survive ini dilaksanakan. Macam saya jelaskan semalam, 5,000 jika kadar interest yang ditetapkan adalah 3%. Setahun adalah RM150, kadar faedah 3 tahun RM450. Bayaran dalam tempoh semula 3 tahun iaitu 36 bulan, sebulan tak sampai RM150. Bagi golongan kecil, pengusaha kecil dan sederhana yang berniaga, contohnya kuih muih, makanan dan sebagainya, mereka ini mungkin ada kemampuan untuk membayar. Jadi pada prospek I Survive ini sebenarnya bukanlah ditujukan untuk kepada pencarum KWSP sahaja, tetapi dia punya prospek dia, ruang dia sebenarnya yang saya nampak adalah untuk ditujukan kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira daripada golongan penjawat awam, yang pekerja swasta yang ada mencarung KWSP, ataupun daripada
pengusaha kecil dan sederhana. Mungkin juga boleh diberikan kepada mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya, yang mana pembayaran bagi mereka ini seperti yang telah dicadangkan, sebab skim iSurvive ini dicadangkan untuk diwujudkan satu jaminan daripada pihak kerajaan. Mungkin boleh ditolak orang kata ansuran bulanan mereka walaupun mereka ni tidak bekerja, mungkin boleh tolak daripada bayaran BPR bagi tahun 2022, tahun 2023. Tidak ada sebarang bayaran bulanan, tetapi apabila ada kemasukan untuk BPR, digunakan untuk membayar semula pinjaman kepada pihak bank. Jadi sebenarnya iSurvive ini pada saya adalah satu program yang sangat baik. Cuma apa yang saya harap adalah yang pertama, kadar faedah tu lebih rendah lagi, bawah daripada 3%. Yang terbaik adalah sekitar 1 ataupun 2%. PTPTN pun 1% sahaja. Masih lagi bank boleh menjana keuntungan. Okey. Yang kedua, dia punya skop untuk orang kata pelaksanaan ni adalah lebih besar, melibatkan seperti yang kata tadi, melibatkan pejabat awam, perusahaan kecil dan sederhana, termasuk juga yang bekerja swasta. Sebab yang bekerja swasta pun walaupun ramai lebih berharapkan untuk iCitra 10,000, tetapi tidak ada salahnya jika dibenarkan untuk skim iSurvive RM5,000 dalam bentuk pinjaman ni. Mungkin ada yang orang kata ada dia nampak dia punya prospek, sebab kadar faedah 3% pun sebenarnya agak rendah. Tapi kadar faedah sebenarnya kalau kata setahun 1,5 ni, mungkin mereka boleh menggunakan RM5,000 ini untuk menjana pendapatan yang mungkin boleh didapati secara bulanan dengan lebih besar. Mungkin mereka berniaga secara online bagi pekerja swasta ni, macam-macam ada saja yang kita boleh buat. Jadi ini adalah salah satu skim yang baik bagi mereka untuk mendapatkan modal ataupun mereka untuk mendapatkan satu dana bagi kelangsungan hidup ataupun permulaan hidup yang orang boleh katakan permulaan hidup yang baru ini. Jadi anda di luar sana, saya harap tidaklah itu adalah pandangan masing-masing, bersetuju ataupun tidak, tetapi kita jangan mengehadkan kita punya pandangan ataupun pemikiran dengan melihat daripada berhutang lebih baik bukulah duit EPF ni, betul, tetapi kita kena lihat juga pada prospek rakyat yang lain, rakyat penjawat awam, rakyat peniaga ataupun rakyat yang tidak bekerja, yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mereka ini juga berhak untuk mendapatkan orang kata peluang bagi menjana ataupun mendapatkan jana untuk menjana mereka punya pendapatan ataupun kelangsungan hidup seharian. Jadi lagi sekali saya ingin sekadar berkongsikan dan ingin menerangkan kepada anda semua di luar sana, saya sangat bersetuju dengan skim ini dan saya harap skim ini dapat dipersetujui di peringkat Parlimen, dilaksanakan dengan sebaik dan segera yang mungkin, diberikan kepada skop yang lebih meluas, melibatkan hampir ke semua rakyat Malaysia, tidak kira daripada golongan manapun, ataupun ditarget sehingga M40, dan juga dikenakan kadar faedah yang sangat relevan, iaitu mungkin sekitar 1 ataupun 2%, yang mana bank masih lagi mendapat keuntungan serta ada jaminan daripada pihak kerajaan. Dan juga yang terakhir adalah kadar jumlah yang diberikan adalah tidaklah terlalu besar, 3,000 sehingga kepada RM5,000. Jadi ia adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus, win-win situation. Rakyat dapat duit, mungkin ada yang guna untuk membuat pelaburan, membuat perniagaan dan akan mendapat pulangan modal melalui keuntungan, dan juga bank juga memberikan pinjaman dan mendapat sedikit keuntungan melalui kadar faedah yang dikenakan. Okey, jadi saya harap mungkin yang tidak bersetuju, saya tidak ada sebarang masalah, tetapi mungkin yang masih keliru ataupun masih tidak nampak prospek ataupun tujuan pelaksanaan skim iSurvive ini. Jadi ini yang saya nak cuba sampaikan kepada anda semua, serta cadangan-cadangan yang telah dinyatakan tadi saya harap dapat didengari oleh pihak yang berwajib, dapat didengari oleh pihak yang memberikan cadangan dan yang orang kata tengah fight perkara-perkara ini di Parlimen dan sebagainya. Jadi saya harap cadangan-cadangan ini dapat dipertimbangkan dan semuanya adalah tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dalam tempoh hampir 2 tahun pandemik COVID-19 ni, kita melihat banyak perkara yang selama ni kita kata mustahil, tetapi semuanya tidak mustahil untuk dilakukan. Keadaan akan berubah mengikut situasi semasa. Jadi itu saja sedikit penjelasan ringkas daripada saya hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkenaan dengan isu-isu semasa, saya akan berkongsikan kepada anda semua.
Dan itu saja. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Bagi anda yang jangan lupa untuk share, silap dah, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.